Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan, hari ini kita sambung lagi discussion kita berkenaan dengan asas elektrik. Okey, pada pagi ini saya akan sentuh berkenaan dengan rumus elektrik. Ketika kita mendesain solar system, ada beberapa pengiraan yang perlu kita tahu. So dalam bab ini kita akan membuat beberapa pengiraan berkenaan dengan elektrik. Okey, sebut pasal pengiraan, sudah tentu dia melibatkan formula. So kalau tuan tengok-tengok di slide ni, ini adalah formula asas elektrik. Okey, tapi tuan-tuan tidak perlu hafal semua formula ni. Okey, saya ada ringkaskan formula ni. So kita akan gunakan hanya dua formula daripada formula besar ni. Okey, yang pertama formula power, iaitu PIB. Kemudian yang kedua adalah formula VIR. Okey, untuk formula yang kedua ni, formula ni juga dikenali sebagai formula Ohm's law ataupun hukum Ohms. So kedua-dua formula ini kita ekstrak dari formula yang besar. Seterusnya, di sini saya ingin menerangkan macam mana kita nak menggunakan formula ni lah. Okey, kalau kita lihat raja yang pertama ni, sekiranya kita ingin mencari nilai voltan, so formulanya adalah V, kita darabkan arus dengan rintangan lah. So dia akan jadi V equal I times R. Okey, kemudian sekiranya arus yang kita nak cari, okey, maka formulanya akan seperti inilah. I equal V bahagi dengan R. Kemudian yang akhir sekali, untuk formula Ohm's law ni, jika R kita nak cari, maka formula dia R bersamaan V bahagi dengan I. Formula yang kedua pula berkenaan dengan formula kuasa. Caranya serupa juga. Sebagai contoh, jika kita hendak mencari nilai P, maka kita kena darabkan nilai I dengan B. Okey, contohnya seperti ini, P equal I times B. Kalau kita nak cari nilai I, maka kita kena bagikan nilai P dengan B. I equal P divided by B. Okey, voltan. Kalau kita nak cari voltan, V equal V bahagi dengan I. So, formula P ni adalah sangat penting dalam kita mendesain solar system nanti. So tuan-tuan kena ingat dua formula ni lah. Okey, untuk lebih memahami atau macam mana nak apply formula ni, kita kena buat sedikit latihan pengiraan lah supaya kita lebih faham. Ini adalah satu contoh liter elektrik yang biasa kita nampak. Okay, kita ada voltan bekalan V di sini. Kemudian di sini adalah arus mengalir ke atas.
Ini adalah arus. Kita ada switch, kita ada beban. So beban ni sebenarnya kita mesti ada rintangan di beban. So detail skematik ni adalah sebelah kanan. Maksudnya liter setara, kita convert ke liter skematik. Liter skematik yang sebelah kanan ni lah. So kalau kita lihat liter skematik ni, kita dibagi boltan. Okey, kita ada nilai boltan. Kemudian kita ada nilai perintang. So nilai current kita tidak tahu. So ini kita tidak tahu. So bila kita merujuk kepada formula ni, yang kita nak cari adalah I. Sebab I kita tidak tahu. Okey, cara nak guna formula ni adalah nak cari I, kita kena tulis I bersamaan dengan V kita bagikan dengan rintangan. Sebab V dengan R ni kita ada nilai, dan kita masukkan nilai 24 volt. Kemudian kita bagi dengan rintangan. Jumlah rintangan berapa tadi? 12 ohm. Okey, 12 ohm. Okey, so jawapan yang kita dapat adalah 2M. So arus yang mengalir di liter ini adalah 2M. Okey, yang rumus ni pula rumus power. Okey, liter skematik kita diberi nilai voltan dan juga nilai watt yang diberi. So kita nak cari arus juga dalam liter ni, sebab arus tidak dibagi. Jadi serupa juga macam formula tadi. Okey, kita kena tulis I sama dengan power dibahagi dengan voltan. Okey, tengok formula ni. Power kita bagi dengan voltan. So masukkan nilai power 48 watt bagi dengan voltan 24 volt. So jawapan yang kita dapat adalah 2M juga. 2M. So ini jawapan kita. So kita tahu arus yang mengalir di sini sebanyak 2M. Okey, seterusnya tuan-tuan, sekiranya peralatan yang kita guna tu kita tidak tahu berapa watt sebenarnya. So kita kena cari nameplate data peralatan tersebut. Contohnya dalam skrin ni. Okey, peralatan tersebut mesti mempunyai data lah. So data ni kita panggil nameplate. So ini nameplate. So berdasarkan dengan nameplate, kita tengok apa yang maklumat yang ada dalam nameplate tersebut. Okey, sebagai contoh ini kita ada maklumat voltage. Okey, voltage, kita ada voltage sebanyak 240. Kalau dia tulis 220 hingga 240, so kita choose 240. Okey. Okey, voltan adalah 240 volt. Kemudian apa lagi maklumat yang ada? Kita ada current.
So kita ada arus M, kita ada 2.5 M. So nameplate ni watt memang tidak ada, so kita kena carilah. Sebab bila kita nak buat design solar nanti, kita kena tahu berapa watt peralatan yang kita nak pakai. So kita nak cari watt ataupun power dalam formula ni, P. So kita masukkan power berapa? P equal I times V. Masukkan nilai 2.5 times 240. So kita akan dapat 2.5 times 240 watt. So kita akan dapat nilai jawapannya adalah 600 watt, 600 watt. So peralatan ini sebenarnya 600 watt. Ini cara lah tuan-tuan, mudah saja. Contoh seterusnya adalah sebuah nameplate amplifier. So dalam nameplate amplifier ni kita hanya menjumpa nilai voltan, nilai arus tidak diberi. Tapi kalau kita tengok, kita ada maklumat ni 700 BA. Kita ada maklumat 700 BA. Apa sebenarnya VA ni? Kalau kita rujuk kepada formula, VA ni adalah ni, dua nilai ni, watt, amps dengan watt adalah VA. Daripada power triangle ni, maka kita akan dapat formula P sebenarnya adalah VA. P bersamaan dengan VA, bermaksud power yang kita ada tadi bersamaan dengan 700 watt. Tapi kena ingat, watt di sini sekiranya power factor kita adalah unity. Power factor adalah unity 1. Tapi dalam keadaan sebenar, kita punya power factor di Malaysia ni lebih kurang 0.85. Sebenarnya case 0.8 ni macam mana kita nak cari power. So formula yang kita kena gunakan adalah P equal VA times by power factor. Jadi VA tadi 700, kita ada 700. So kita darab dengan 0.85. 0.85. Berapa kita dapat? 700 times 0.85 power factor equal 595. So kita dapat power sebenarnya adalah 595 watt. Macam inilah cara nak mencari dia. So inilah
watt yang sebenar. Okey, seterusnya jika tuan-tuan menjumpai nameplate data seperti yang dipaparkan ini, datanya agak komplit, tapi yang kita nak cari adalah kuasa. Okey, di sini tuan-tuan boleh nampak ada satu data horsepower. Okey, ini adalah horsepower. So, lagi senanglah nak cari. Sebelum tu kita kena tahu 1 horsepower bersamaan 0.7457 watt. Jadi maksudnya 1 horsepower tu bersamaan 0.7457 watt. Jadi maksudnya nameplate ni equipment dia mempunyai kuasa 0.7457 watt. Sekiranya nameplate tersebut tertulis 3.24 horsepower. Okey, horsepower. So kita kena darab saja 0.7457. So kita akan dapat kita akan dapat 2 kita akan dapat 3.24 kita darab dengan 0.7457, maka hasilnya okey. Jadi 2416. Okey, kita akan dapat 2.416 watt. Okay, ini salah satu contoh. Okey, sekiranya kita menggunakan kalkulator saintifik, kita boleh convert horsepower ni. Sebab dalam kalkulator saintifik ni dia ada function macam mana nak convert horsepower ke kilowatt. Okey, contoh dia 3.24 horsepower, tekan shift, kemudian tekan convert. So masukkan nilai mode untuk convert 29. So kita akan dapat 1.24 horsepower. Kita akan dapat 2.146. Okey, samakan dengan jawapan ni. Itu cara dia. Okey tuan-tuan, nameplate yang terakhir adalah bagaimana kita hendak mengira arus. Okey, dalam nameplate ni maklumat yang diberi adalah kuasa dengan voltan. So formula yang kita nak pakai ini, yang kita nak cari. Okey, cara pengiraannya adalah seperti ini. Arus bersamaan power divide by voltage. So masukkan nilai power, kita ada 51 and divide by voltage 240 volt. Jadi kita akan dapat jawapannya 51 watt bahagi dengan 240. Okey, so kita akan dapat 0.2125. So jawapannya adalah
0,2125 amps. Ini jawaban akhir. Oke tuan-tuan, kita berhenti di sini dulu. Insyaallah kita akan sambung di video yang akan datang. Mohon maaf jika ada yang terkurang. Jumpa lagi. Assalamualaikum.